Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah malam ni menyambung kelas mengaji kita berkenaan dengan sepatutnya Quran lah, tajuk biasa. Tajuk kita tu nak ambil sebenarnya nak sambung berkenaan dengan siri berkenaan dengan tajuk tauhid, petunjuk-petunjuk ataupun cetusan permulaan bagi tauhid dalam Quran. Kita ambil pada minggu lepas tentang suratul Fatihah, yang patutnya minggu ni masuk pada tajuk lain, tapi oleh kerana kebetulan PKP dah bermula dan permintaan ataupun suara daripada pihak penganjur mengingatkan kita pasal ialah PKP 2.0 ni, kita bimbang ia akan menjadi satu tekanan, bahkan memang sudah punya tekanan kepada sebahagian kita. So kita insya-Allah pada malam ni kita cuba nak ambil pasal memang tajuk asal kita adalah memperingatkan kan, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. So kita kena ingat memperingatkan, dan Al-Quran Karim Allah Ta'ala menyatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu, kerana memberi peringatan itu memberi manfaat bagi orang beriman. So basically kalau anda kata kita sebut berkenaan dengan tajuk peringatan ni, dan dia bila berlaku suatu perkara, memang kita kena peka dengan persekitaran. Kalau berlaku contoh macam sekarang PKP, dan tekanan dapat dirasakan oleh sebahagian orang di kalangan masyarakat kita, tak kira orang tu beragama tak beragama, semua sekali akan terasa. Maka nak tak nak kita kena lihat sudut manakah pada agama daripada itu. Sebab Allah SWT turunkan kepada kita agama, beri kepada kita panduan supaya kita dapat hidup di dalam dunia ini dengan panduan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tahu ke mana kita nak merujuk balik. Kalau kita beli televisyen ke beli barang-barang elektronik, bila ada berlaku sebarang kekeliruan pada penggunaan, tak tahu apa jadi, tak nyala ke tak scan, kita akan buka buku manual dulu sebelum kita hantar kepada telefon kedai. Lepas dah buka buku manual sebagainya, baru kita tengok dekat sini tajuk dia, kerana Allah Ta'ala turun beri kita wahyu, maka kita sepatutnya pada wahyu ini telah pun ada panduan. So Allah Ta'ala dia tahu kita luar dan dalam, dan di antara benda yang akan kita hadapi bila berlaku musibah atau tekanan yang mana ia akan bawa kepada macam kita sebutkan stres yang akan bawa kepada kita ni tertekan, dan juga boleh membawa kepada masalah-masalah lain dalam kehidupan. Dan tadi memang kita dapat berita daripada Ustaz Fashan, mak dia meninggal. So Allah Ta'ala berikan dia kesabaran, dan juga Allah Ta'ala berikan keampunan pada ibu dia. So Allah Ta'ala rahmati dia dan juga angkat darjah di sisi Allah SWT. Amin. Baik. Gambar crystal clear. Sebenarnya kamera baru. Kamera ni ada abang kita hadiahkan. Jadi saya sebenarnya bila masuk bilik yang sana, saya tak pakai lampu kot. Dekat sini gambar clear sikit. Dia jadi gambar clear sikit pada kat sini. Baik. So, jadi kita insya-Allah akan ambil pada malam ni berkaitan dengan tajuk kita. Kebetulan berlaku ni kita kena ingat memperingatkan, dan tajuk tawakal adalah yang terbesar sekali patut kita sedar bila kena akan musibah dan tekanan. Okey, jadi pada malam ni kita akan cuba ambil satu tajuk yang ditulis oleh Dr. Mehran Mahir Osman, yang tajuk dia Tawakal 'ala Allah. Yang kita kata kerana beliau ambil konsep daripada Al-Quran Karim dan boleh pecahkan tajuk berkenaan dengan tawakal itu sendiri. Dia punya kemestian dan pengertian. Kemudian dia ada bagi bahagian kedua berkenaan dengan tajuk contoh-contoh tawakal para anbiya dan juga orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga dia boleh ceritakan tentang hasil bagi tawakal. Jadi kita akan insya-Allah malam ni kita akan ambil dulu bahagian pertama. Tengok kalau kita boleh baca ke depan sikit, kita baca ke depan lagi. Tapi kalau tidak, kita akan tumpu dulu pada bahagian pertama.
iaitu tajuk tawakal saja dahulu, pengertian dia dan juga maksud dia, maksud tawakal itu sendiri. Baik. Dalam Al-Quran Karim kita lihat Allah Ta'ala telah berikan perintah untuk bertawakal. Ini pesanan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pesan kepada kita dalam Al-Quran Karim untuk kita bertawakal. Okay? Kerana tawakal ni kepada Allah Ta'ala adalah ibadah bagi orang-orang yang benar. Siapa yang benar kepada Allah Ta'ala, maka dia mesti ibadah dia antara dengan tawakal. Dan jalan untuk jalan orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan tawakal ni kepada para anbiya dan para anbiya yang diutuskan dan orang-orang lindungan Allah Ta'ala yang beriman. Allah Ta'ala firman dalam Quran dalam surah nama surah surah Furqan ayat 58. Dalam surah Furqan ayat ke-58, surah Furqan ayat 58. Dia seronok sikit kalau kita kita buat benda ni, kita letakkan sekali dia punya ayat dan sebagainya. Okey, Furqan ayat 58. Okey, dalam ayat surah Furqan ayat 58 Allah nyatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan tawakkallah engkau kepada yang maha hidup yang tidak akan mati. Wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira, dan bertasbihlah dengan mujinya dan memadailah dia terhadap dosa-dosa hamba-Nya amat-amat luas pengetahuan. Ini yang pertama ayat yang Allah Ta'ala berikan perintah. Dan dalam surah Asy-Syu'ara pula, dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke 127 ayat 217 sampai 219 217 sampai 219. Ni seronok sikit baca ayat dia. Okey, baik. Okey. Okey, surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 219. Okey. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakkallah kamu semua kepada Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau bangun, bangun solat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan berbolak-balik engkau pada orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim. Sebenarnya dia Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. So jadi Allah Ta'ala perintahkan, hatta perintah ni kepada penghulu para nabi, itu Nabi Muhammad SAW Allah Ta'ala perintahkan. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran juga memerintahkan untuk orang beriman yang bersama Muhammad SAW untuk bertawakal kepadanya dengan firman-Nya, dan ini ulang 7 kali diulang 7 kali dalam Al-Quran Karim. Okey. Pertama dalam surah Al-Imran 122. Al-Imran 122. Kemudian dalam surah Al-Imran 160. Al-Imran 160. Kemudian Al-Maidah ayat yang ke-11. Al-Maidah ayat ke-11. Kemudian surah At-Taubah 51. At-Taubah 51. Dan Ibrahim 11. Surah Ibrahim 11. Surah Mujadilah ayat 10. Surah Mujadilah ayat ke-10. Dan surah At-Taghabun ayat 13. Surah At-Taghabun ayat 13. So ada 7 kali Allah Ta'ala nyatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan ke atas Allah Ta'ala hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Ini 7 kali Allah Ta'ala ulang dalam Quran, menunjukkan bahawa ini arahan Allah Ta'ala. Dia perintahkan kita bertawakal. Okey. Takrif tawakal. Apa itu tawakal? Apakah dia tawakal? Okay, tawakal dari segi bahasa bermaksud penyandaran kepada yang lain pada satu perkara.
tawakal sahaja tak semestinya kepada Allah Ta'ala. Maksudnya kalau kita bersandarkan kedudukan kita atau keselamatan kita atau kepada apa-apa saja, kita sebenarnya dah bersandar dekat situ panggil tawakal. Sebab tu Allah Ta'ala suruh bertawakal kepada dia. Wa 'ala Allah falyatawakkal, tawakkul 'ala Allah. Tawakallah kamu kepada Allah Ta'ala. Berwakillah kamu kepada Allah Ta'ala. Maksudnya bila seorang tu bersandarkan pada satu urusan kepada selain dia, kepada selain dirinya, maka orang tersebut dikatakan itu adalah sedang bertawakal. Cuma kita kata yang kita nakkan sekarang adalah tawakal kita adalah sandaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud dia tawakal. Dan istilah dia adalah, istilah dari segi penggunaan bila disebut tawakal ni dalam agama, bila disebut bertawakal adalah benar sandaran hati kepada Allah Ta'ala. Benar sandaran hati kepada Allah Ta'ala dalam mendapatkan maslahah-maslahah dan menolak akan kemudaratan-kemudaratan daripada urusan dunia dan juga akhirat. Ini sebenarnya takrif yang diberikan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Ulumul Hikam. Dia kata bahawa benarnya sandaran hati kepada Allah Ta'ala dalam mendapatkan maslahah atau menolak kemudaratan daripada urusan dunia maupun akhirat. Itulah dikatakan sebagai tawakal. Kita nak dapatkan keuntungan, kita nak berjaya dalam kehidupan, kita nak elak diri kita daripada musibah. So semua sekali benda tersebut mesti dikatakan sebagai perbuatan tawakal. Cuma kita nak sekali ni benar sandaran kita kepada Allah Ta'ala. Itu yang dipanggil tawakal dalam agama. Al-Jurjani rahimahullah yang kita takrifat, dia kata tawakal ni adalah as-siqatu bima indallah. Percaya kepada apa di tangan Allah, apa di sisi Allah Ta'ala. Percaya terhadap apa yang di sisi Allah. Wal ya'su amma fi aidin nas, dan rasa hampa terhadap apa di tangan manusia. Dan bila seorang manusia tu dia rasa yakin dan percaya dengan apa di tangan Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala atur untuk dia, lebih daripada apa yang dia lihat pada di tangan manusia, ataupun dia rasa hampa pada manusia. Tak ada rasa harapan. Sebab kadang-kadang kita ni banyak orang kita letak harapan pada manusia. Harapan kita bila naik pemimpin baru, kerajaan baru, sinar harapan telah berlaku dan sebagainya. Lepas tu tiba-tiba jadi masalah. Lepas tu yang ni pula datang si baru. Semua sekali datang dengan janji manusia yang kosong. Sebab tu manusia ni, kalau kita bersandar pada manusia, tak pernah kita akan dapat kemahuan kita. Sebab tu sandaran sebenar kita adalah pada Allah Ta'ala. Bila silap manusia ni meletakkan diri dia merasakan yakin akan bantuan manusia, yakin akan pertolongan manusia, lupakan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu masalah sebenar. Sebab dia lupa, sebab yang manusia ni adalah sabab. Dia adalah musabab, dia adalah musabab saja. Sebab kesan, efek. Sebab utama adalah Allah Ta'ala. Sebab utama Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala. Maksudnya kalau manusia tu faham bahawa dia dapat kebaikan, dia kena mudarat, semuanya Allah Ta'ala yang aturkan. Cuma melalui apa? Contoh dia dapat kesihatan melalui ubat. Ubat itu Allah Ta'ala yang jadikan dia mempunyai efek. Cause and effect untuk menjadikan pada kita kesihatan atau kehilangan penyakit. Tapi benda tersebut kalau Allah tak jadikan untuk dia sebarang efek, kesan, dia tak boleh beri kesan apa-apa pada diri kita. So kita lupa Allah Ta'ala, kita sibuk dengan barang tersebut. Ini bahaya yang berlaku. Sebab tu kalau anda kata manusia ni, dia percaya dengan apa di sisi Allah Ta'ala dan dia rasa hampa pada apa di tangan manusia, maka itulah tawakal yang sebenar. Tapi di sini kena ingat, dalam bab tawakal ni dia ada perkara-perkara yang perlu diingatkan. Sebab bila kita sebut tentang tawakal, akan timbul tajuk, orang ramai akan bincangkan berkenaan tawakal tapi lupakan tentang asbab, punca-punca, kos. Pasal benda-benda yang menyebabkan macam api membakar, pisau yang tajam memotong. Itu semua dekat situ ada panggil sebagai kos, punca. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia jadikan alam ni bergerak dengan perkara tersebut. Sebab itu bila seorang manusia itu ingin bertawakal kepada Allah Ta'ala, dia kena faham dahulu tentang tajuk masalah mengambil asbab dengan tawakal. Apa benda beza dia? Apa benda di mana dia bersatu, di mana dia berpisah. Tak boleh tidak. Di sini kita tarik perhatian sebentar kepada 3 perkara. Perkara pertama, tawakal sebenarnya tidak menafikan mengambil asbab. Bila kita bertawakal, berserah pada Allah Ta'ala untuk result bagi suatu benda yang kita inginkan,
kita bertawakal. Kita tidaklah bertentangan dengan kita perbuatan kita mengambil asbab. Macam tadi nak sihat, kita makan ubat, ataupun nak hilang dahaga, minum air, atau nak hilang lapar dengan makan makanan. Tidak ada langsung. Bahkan memang sebenarnya tawakal dan juga mengambil asbab itu beriringan. Okay, kita lihat dalam hadis sahih Sunan Tirmizi, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata seorang lelaki, dia kata, wahai Rasulullah, aqiluha wa tawakkal, kan? Dia lelaki tanya Rasulullah SAW berkenaan dengan binatang kenderaan dia. Dia kata, aqiluha, aku ikat dia, wa tawakkal, au utlikuha wa tawakkal. Okey, ataupun aku lepaskan dia, aku tawakal. Dia kata kepada untanya. Dia ada unta. Dia cakap dengan Rasulullah, dia kata, adakah aku ikat dia dan aku tawakal, ataupun aku lepaskan dia, aku tawakal. Dia serah diri kepada Allah Ta'ala. Okay, tentang unta yang dia ada. Maka Nabi SAW bersabda, aqilha wa tawakkal. Mana ikat dia dan juga bertawakal. Mana ikat, Nabi kata suruh ikat. Mana asbab untuk selamat, dia ambil. Tapi kalau sekiranya tak selamat, tu Allah Ta'ala dah tentukan. Kita sebenarnya dalam tawakal kita reda dengan rizat Allah Ta'ala. Kita nakkan kebaikan, tapi cara tadi kita buat asbab tadi. Macam kita makan, tapi belum tentu kita makan kita kenyang. Kan kita cuma masak air, belum tentu air tu masak sampai habis. Kita buat air, kan kita kat bancuh, belum tentu kita boleh minum. Kan tiba datang berak, cicak berak daripada atas ke atas air yang kita nak minum. Tengok, tu tak boleh minum. Walaupun kita dah buat effort kita untuk mendapatkan hasil telah dibuat. Tapi masalah hasil tersebut hanya bergantung dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi Nabi kata pada lelaki berkenaan, ikat unta engkau, kemudian barulah bertawakal. Maksud dia berserah diri kepada Allah Taala dengan apa hasil tindakan engkau. Bukannya engkau tak buat usaha langsung. Maksudnya ikat. Tapi kena tahu bahawa dah ikat dia kalau hilang juga. Kita redha dengan ketentuan Allah Taala bagi apa yang kita buat. Itu konsep tawakal yang betul. Dan dalam hadis yang lain, dalam Bukhari Muslim, dalam hadis Sahih Muslim dan juga Bukhari, okey, ini dapat dalam Sahih Bukhari yang kita sebut ni, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dahulunya ahli Yaman, dahulu penduduk Yaman menunaikan haji, namun mereka tidak membawa bekalan. Orang Yaman, tunaikan haji tapi dia tak bawa bekalan. Actually kalau anda kata, kalau sesiapa daripada Sana'a, Yaman, kalau dia pergi naik bas ikut jalan darat sampai ke Jeddah, perjalanan 24 jam, sehari semalam perjalanan bas tersebut. Jadi itu yang biasalah. Jadi perjalanan tersebut kalau orang tu berjalan lamalah. Jadi bayangkan orang Yaman datang tunaikan haji, waktu dia sebelum Islam lagi pun, zaman Islam pun datang pun, mereka buat macam tu juga. Okey, perangai mereka. Orang Yaman ni sifat dia macam tu. Dia simple. Okey, jadi bila mereka tunaikan haji, mereka tak bawa bekalan. Dan mereka berkata, kami bertawakal. Lalu bila mereka datang ke Mekah, sampai ke Mekah, mereka minta orang ramai. Sebut tawakal, tapi lepas tu mereka minta orang ramai punya bekalan. Minta supaya orang bagi makanan pada mereka. Lalu Allah Ta'ala pun turunkan ayat Quran, suratul Baqarah, ayat yang ke 190 sekejap. Ah, 197 suratul Baqarah. Allah datangkan ayat, Allah datangkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah mendatang untuk tunaikan haji, bawalah bekal. Dan sebaik bekal adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tapi bekal kena bawa lah. Jadi basically ketika mereka datang dalam keadaan kuda bertawakal, serah diri kepada Allah Ta'ala sebab mereka tetamu Allah, maka Allah Ta'ala pasti jaga mereka. Tapi tak bawa bekalan langsung, itu masalah. Jadi Allah Ta'ala sendiri tegur, suruh mereka supaya watazawwadu, tazawwadu. Okey, berbekallah kamu semua. Ayat 197 surah Al-Baqarah. Okay, jadi dan Nabi SAW bersabda kepada Muaz bin Jabal. Okey, jadi jadi ini yang Nabi sebut pada Muaz bin Jabal ni, kisah dia bila mana Nabi SAW sebut kepada Muaz bin Jabal tentang hak Allah dan hak hamba.
Hak Allah dan hak hamba. Pasal Nabi naik kenderaan dia bonceng di belakang. Kemudian Nabi kata pada dia, wahai Muaz, kan, adakah kau apa dia 3 kali panggil dia kata labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Dia seruan Rasulullah. Kemudian Nabi kata, adakah kau tahu hak Allah Taala ke atas hamba? Hak Allah ke atas hamba yang hamba kena tunaikan. Lepas tu dia kata tak, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Nabi kata hendaklah dia hamba tadi menyembah Allah Taala, tak sekutu dengannya suatu benda pun. Hamba tu, hak Allah Taala yang hamba tu kena tunaikan adalah sembah hanya dia, tak sekutukan dengannya satu benda pun. Hamba tu kena sembah hanya Allah, tak sekutu dengan Allah Taala satu benda pun. Kemudian jalan lagi, sampai jalan lagi, kemudian Nabi kata dengan dia, wahai Muaz, dia kata kau tahu tak hak hamba ke atas Allah? Apa hak yang hamba yang Allah Taala akan tunaikan? Dia kata Allah Taala dengan Rasul mengetahui. Dia kata hak hamba ke atas Allah Taala yang Allah akan tunaikan. Maka Muaz bin Jabal kata Allah dengan Rasul lebih mengetahui. Maka Rasulullah pun sebut, Rasulullah kata bahawa dia tak mengazab mereka jika mereka buat itu. Maksudnya kalau mereka tak sekutukan Allah Taala tunaikan hak itu, takkan azab mereka. Jadi Muaz bin Jabal lepas tu kata boleh tak dicerita kepada orang ramai. Okey. Tapi bila Muaz bin Jabal cakap macam tu, Nabi jawab, Nabi kata la tubashiruhum fayatakilun, janganlah kau beritahu mereka, gembirakan mereka dengan berita ini, lalu mereka akan berlepas diri. Mana itikal, dia bukan tawakal, dia itikal. Itu menunjukkan bahawa dia tidak mengerahkan usaha. Sebab kita tahu Allah Ta'ala akan beri pada kita ganjaran berdasar pada amal kita. Tapi kita tahu juga amal kita tak boleh masuk kita dalam syurga kecuali dengan rahmat Allah SWT. Namun begitu bukanlah bermaksud kita duduk diam tak buat kerja. Sebab tu Nabi sendiri tunjukkan contoh kepada para sahabat. Baginda sendiri SAW adalah orang yang telah diampunkan dosa dahulu dan akan datang. Dosa Nabi dahulu akan datang telah diampunkan. Tapi Nabi solat sampai bengkak-bengkak kaki. Nabi puasa punya banyak, sampaikan para sahabat kan, tengok Nabi SAW pernah berpuasa straight 3 hari, tak berbuka selama 3 hari berturut-turut. Qiyam malam tu Nabi bangun separuh malam, 6 jam straight sampai bengkak-bengkak kaki. Jadi kita nak faham kan kat situ Nabi dah diampunkan dosa dahulu dan akan datang. Tapi Nabi kerahkan usaha, dia nak tunjukkan kepada effort kena buat. Tak ada di dalam tajuk dia bila kita dapat berita tentang satu perkara terus kita tinggalkan amal. Contoh macam awak dah lulus, terus belajar. Itu salah juga. Kan kalau pelapis universiti ni kan masuk universiti, kemudian masuk tahun 1 tu semua diberitahu bahawa kamu semua akan lulus. Buatlah apa pun kamu akan lulus. So budak-budak tu akan penting belajar. Dan result dia nanti kita bimbang. Result dia lepas dari itu adalah masalah dia akan terhasil dengan dia opposite kepada yang sepatutnya. Sebab janji tersebut yang dikatakan Allah Ta'ala penyayang pada hambanya, maha pengampun. Tapi pada yang layak. Kepada yang layak. Bukan hanya dapat automatik macam tu. Sebab tu amal itu kena dibuat. Sebab tu tak boleh. Sebab tu bila Muaz bin Jabal kata boleh tak dicerita kepada orang ramai bahawa hak Allah Ta'ala, hak hamba yang Allah Ta'ala kena tunaikan adalah jangan diazab mereka jika mereka tidak sekutukan dengannya satu benda pun. Lalu Nabi kata jangan beritakan mereka, lalu mereka akan berhenti daripada beramal. Maksud mereka berserah diri, maksudnya takkan beramal. Okay, ini kena jaga sikit. Jadi itu yang kita kerahkan usaha dipanggil sebagai beriringan dengan tawakal. Bukannya bertentangan, beriringan. Okey. Itu yang pertama. So, itu pertama. Maksudnya kena buat usaha untuk beriringan dengan kita serah diri kepada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kedua, bila kita fikirkan berkenaan dengan ambil asbab dan juga tawakal ni, dia pengambilan asbab ni kita kena ambil sekalipun ia amat kecil. Sekalipun sebab atau kos yang boleh menyebabkan kita dapat result tu sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Walaupun sangat kecil sekalipun, kita mesti buat. Walau membaca, walau sekian, kena buat. Okey. Sebab apa? Sebab itu kita lihat Allah Taala perintahkan kepada Ayub alaihissalam. Nabi Ayub. Kan bila Allah Taala perintahkan dalam Quran dalam surah surah Sad ayat 42. Kan dia tengah sakit. Ayub alaihissalam bila diminta Allah Taala sembuhkan dia, Allah Taala sahut akan permintaan dia. Tapi Allah Taala perintahkan kepada dia, malaikat datang suruh dia hentak kaki dia. Dia tengah sakit, dia suruh hentak kaki.
Ya, dia pun Allah Ta'ala suruh dia hentak kaki dia. Sesudah mana dia doa untuk bagi penyakit yang dia kena. Jadi kalau kita lihat kan, kalau hentakan kaki kan, orang yang sihat pun boleh tak keluar air hentak kaki? Tak boleh kan? Ini orang sakit lagi dah tak boleh. Akan tapi Allah Ta'ala untuk nak ajar kita dalam ayat tersebut, bila Allah Ta'ala kata urkud birijlik, okey, hentak kaki kau, lepas tu keluar air, hadza mughtasalun, ini baridun wa syarab, ini adalah mandian yang sejuk dan juga minuman. Disuruh dia ambil air tersebut untuk sembuhkan diri. Tapi hentak kaki tadi, dia tak larat pun sebenarnya, tapi disuruh buat. Kerana apa? Nak ajar kepada kita pengambilan asbab itu mesti dibuat, sekalipun asbab itu amat tak layak, tak logik. Okay. Ya, pasal perintah ni perintah Allah, alam semesta milik Allah. Okay. Bahkan tapi kita kena buat asbab lah. Memang Allah Ta'ala pemilik alam semesta. Okay, Allah Ta'ala perintahkan, tapi urusan dia. Tapi namun gitu, dia suruh buatlah. Kita kena ambil asbab. Macam bila kita kata kita nakkan rezeki ke, nakkan apa-apa, kita tunggu rezeki itu datang. Allah Ta'ala berkuasa memberikan tanpa kita berusaha. Tapi nak fahamkan juga bahawa Allah Ta'ala suruh kita ambil asbab. Macam menulis ke, membaca ke dan sebagainya. Okay, menolong orang ke, angkat barang ke, tak kira. Yang penting benda tadi mesti ada tindakan. Kita ambil kos untuk dapat efek, kena buat kos dia. Okay, kena ambil benda perkara yang menyebabkan. Dan demikian juga kita lihat dalam kisah Maryam. Bila Allah Ta'ala nak beri makan pada Maryam, dalam surah Maryam, dalam surah Maryam, Allah Ta'ala suruh Maryam binti Imran ketika dia lepas lahirkan Isa. Dalam surah Maryam ayat 25. Surah Maryam ayat 25. Allah ceritakan kan, bila Maryam binti Imran dilahirkan Isa AS, dia dah tak larat. Tapi apa? Disuruh dia wahuzi ilaiki bijidhin nakhlah. Goncanglah pada diri kau tu akan jiz'in nakhlah, batang tamar. Goncang batang tamar tersebut. Itu sakit aliki rutaban janiyah, dia akan jatuhkan kepada engkau tamar-tamar yang masak ranum. Rotop yang masak ranum. So kita faham kat sini kan, orang baru lahirkan anak, apa kederat yang dia ada? Tak ada kederat pun, tak mampu pun, jalan pun tak larat. Tapi Allah Ta'ala suruh supaya Maryam goncangkan pokok tersebut dengan keupayaan dia ada untuk gugurkan buah daripada atas. Allah Ta'ala dah beri pada dia sebelum dari itu makanan tanpa permintaan. Kan datang hidangan dari langit. Sampaikan Zakaria, tengok Zakaria terkejut. Zakaria AS lihat akan apa yang Maryam dapat daripada makanan. Maka dia terkejut sebab makanan tu datang daripada Allah Ta'ala. Sebab buah daripada musim yang bukan sepatutnya datang kepada Maryam. Jadi Zakaria faham ini ada rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ketika mana tanpa usaha. Tapi ketika mana Allah Ta'ala nak ajar kita, nak bagi tahu tentang effort kena buat. Kita tawakal kepada Allah Ta'ala, serah diri kepada Allah Ta'ala. Namun begitu kita kena ambil asbab. Jadi Maryam binti Imran disuruh goncangkan pokok. Macam Musa AS kan disuruh ketuk laut untuk terbelah. Demikian juga macam nak hidupkan orang yang telah mati. Yang Allah Ta'ala suruh kepada Musa AS dan kaum dia, Musa kata pada kaum dia untuk sembelih lembu betina. Dan dia lempangkan bahagian badan lembu tersebut kepada mayat itu bangun. Itu semua asbab. Sebab Allah Ta'ala boleh jadi kun fayakun je, dia boleh buat. Boleh jadikan benda berkenaan tanpa sebarang perbuatan kita. Tapi dia nak kita buat. Kita suruh kita usaha sebab dia nak tunjuk pada kita berkenaan dengan perkaitan tawakal dan juga asbab. Dia tak nak kita tidak bekerja dan bergerak. So Allah Ta'ala suruh kita beramal. So kita dalam konteks masalah iman, kan Allah Ta'ala sebutkan alladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman dan beramal soleh. Mana boleh duduk diam saja untuk dapatkan kebaikan? Iman itu ada, tapi tak boleh kita diam saja, kena buat pergerakan. Kat sini jadi faham jadi kat situ. Kerana apa? Kerana kita Maryam tadi dan ayat surah Maryam tadi kan dia lemah. Tapi Allah Ta'ala suruh dia goncang batang tamar. Kerana sebab sekalipun dia kecil atau lemah, tetap dibuat. Sekalipun dia kecil atau lemah, tetap dibuat. Ini benda patut kita faham. Apa asbab patut kita dapat buat? Walau sekecil mana sekalipun. Walaupun orang kata, takkanlah. Walaupun dia hanyalah rayuan kepada Allah Ta'ala di tengah malam. Walaupun ia hanyalah rayuan kepada Allah Ta'ala di tengah malam. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga,
Okey. Yang ketiga adalah janganlah seorang itu bersandar kepada asbab. Maksudnya bila asbab tu dah ada, kita tahu the cause kan. Tapi kita tak boleh sandar kepada sebab-sebab tersebut. Kerana dia hanya jadikan sandaran dia mesti kepada Allah Taala. Maksudnya kita buat akan sebab tadi, cause tadi sekalipun ia kecil. Dan kita tahu bahawa Allah Taala dialah penyebab bagi segala asbab. Dan kalau Allah Taala nak untuk sekat di antara sebab dan juga kesan dia buat. Allah Taala boleh buat. Jadikan benda tu patut ada cause tadi, ada efek. Tapi kalau dia nak sekat cause tadi daripada ada efek, dia boleh buat. Contoh macam bila Ibrahim alaihissalam dicampakkan dalam api kan, yang membakar, yang bakar patutnya tapi tak terbakar. Kerana Allah Taala telah mentakdirkan itu. Maksud dia cause yang sepatutnya api itu buat tidak membakar. Ismail alaihissalam macam tu juga. Kan pisau yang tajam dan bila dilintaskan bapak dia pisau kepada tengkuk dia. Dan dia adalah sebab untuk penumpahan darah. Koyaklah patutnya. Okey. Pasal memang mereka zaman kanak bukan tak tahu guna pisau. Mereka ada binatang ternakan dan sebagainya. Pasal sejak daripada zaman Adam lagi, anak beranak Adam alaihissalam, anak-anak dia telah bercucuk tanam dan berternak. So cara untuk makan binatang semua dah diketahui. So jadi bila Ismail alaihissalam disembelih oleh bapa dia, pisau sepatutnya memotong. Pisau yang tajam patutnya memotong. Tapi di sini datangnya apa? Sandaran kepada sebab tidak boleh. Kita cuma tahu sebab itu ada, tapi kita tahu yang menjadikan sebab itu cause itu dia ada efek adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi tak berlaku. Allah tak izinkan. So, jadi sebab itu kenapa kalau seorang tu bila bertawakal, dia maksud dia berserah diri, dia buat asbab-asbab, tapi dia kena tahu asbab yang dia buat tadi bukanlah punca utama. Bukan punca utama. Dia ambil asbab tadi walaupun tak logik, walaupun kecil, macam tadi yang goyangkan pokok tamar, ataupun macam tadi kentak kaki untuk keluarkan mata air, ataupun macam kisah Musa ketuk laut yang tongkat yang kecil ke lautan untuk terbelah. Itu semua tu adalah asbab sahaja. Allah Taala boleh belah tanpa pukul, tanpa Musa pukul. Musa AS pukul tongkat dia ke laut, boleh je. Tanpa Musa AS ketuk batu ke tongkat ke batu, boleh je. Allah Taala jadikan terpancarnya mata air tanpa perbuatan Musa. Tapi Allah Taala nakkan kita punya effort. Effort tu. Cuma effort tadi kita kena faham, dia bukanlah segala-galanya. Kita buat usaha kan, ambil segala effort dan sebagainya, segala asbab, tapi kena faham bahawa asbab tadi bukanlah sandaran kita yang sebenar. Sebab Allah Taala dia menjalankan segala-galanya. Sebab tu seorang mukmin bila dia dah buat semua benda Allah Taala perintahkan, dia tahu benda tadi adalah sebab, tapi dia tahu Allah Taala juga berhak untuk menolak atau tidak menerima daripada sebarang benda yang dia buat. Sebab tu dia ada bimbang dan harap. Bimbang takut tertolak, harap diterima. So dia sentiasa dalam keadaan tadi. Okey. Dan tawakal kepada Allah Taala ni sebenarnya dia ditekankan dalam beberapa keadaan. Kalau kita lihat dalam konteks amalan sunnah, amalan arahan Nabi SAW dan dalam Quran Karim juga ada beberapa tempat yang ditekankan akan tawakal. Okay, seorang Muslim dia wajib kata dia bersandar kepada Allah Taala, bertawakal kepada Allah Taala, bersandar kepada dia pada urusannya kesemuanya, dan ditekankan pada beberapa tempat. Disebut sebahagian tempat-tempat ini oleh Fairuz Abadi. Fairuz Abadi ni pengarang kitab Qamus Al-Muhit. Dia bukan asal Yaman, tapi dia menetap di Yaman. Dia anggap ulama Yaman lah. Dia ada Kamus Al-Muhit. Kamus Mujam ataupun dipanggil kamus bahasa Arab. Kamus Arab. Fairuz Abadi. Dan dia ada karang kitab tafsir. Dan tafsir Basair Zawi Tabyiz fi Lataif Kitabil Aziz. Dia ada kumpulkan berkenaan dengan tajuk di manakah waktu-waktu atau tempat-tempat yang sepatutnya tawakal tu ditekankan. Dia berdasar kepada arahan Nabi, berdasar pada arahan Allah Ta'ala dan juga panduan Nabi SAW. Okay. Pertama, ketika tidur. Ketika nak tidur. So, tidur ni adalah keadaan di mana kita putus hubungan kita dengan kesedaran. Apa terjadi ketika tidur, kita tak tahu sebenarnya. Apa yang terjadi ketika tengah tidur tu, apa jadi kat rumah kita terbakar ke, rumah kita akan dimasuki pencuri ke, rumah kita akan roboh ke, rumah kita akan sekian ke, tak tahu, kita tahu apa akan jadi ketika tidur. So, jadi kerana ini Nabi SAW pernah mengajarkan kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kan, Nabi SAW ajarkan dia untuk mengatakan ketika tidur. Ini doa tidur yang patut diamalkan oleh kita yang belajar sunnah ni.
patut kita faham doa ni. Bahkan doa ni juga antara dalil bahawa jangan tukar lafaz yang Nabi ajar. Jangan tukar lafaz yang Nabi ajar. Kalau Nabi kata Rasul. Kalau Nabi kata Nabi. Dalam doa tersebut. Nanti saya highlightkan. Jadi kata Nabi SAW pesan pada Al-Bara' bin Azib. Nabi kata, "Idza ataita madja'aka." Bila kau datang kepada tempat tidur kau. Okay? Fatawadda wudu'aka lis-salah. Maka wuduklah dengan wuduk engkau untuk solat. Wuduklah macam wuduk nak solat. Thumma taji' ala shikikal ayman. Kemudian berbaringlah pada bahagian kanan badan kau, sebelah kanan. Baringlah sebelah kanan badan. Thumma qul, kemudian katakanlah, Allahumma ya Allah, aslamtu wajhi ilaika. Aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawatu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaika, dan aku sandarkan belakangku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika, dalam berharap dan juga gerun kepada engkau. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tiada tempat lari, tiada tempat selamat daripada engkau kecuali kepada engkau. Pasal memang kita serah diri yang total. Dalam urusan wajah kita, urusan kita, badan kita, serah kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan gerun dan juga harap dan juga gerun. Kan? Pasal tak ada tempat lari, tak ada tempat selamat dari Allah Ta'ala kecuali kepada Allah Ta'ala. Tak ada. Kalau kita takut dengan orang sekian, lari sekian. Takut pada mak, lari pada abah. Takut dari abah, lari pada mak. Takut daripada abah, lari pada atuk. Kita boleh buat lah. Takut daripada pencuri, daripada polis. Takut dari gangster, dari sekian. So sentiasa akan manusia akan ada. Tapi sebenarnya daripada Allah Ta'ala tak ada siapa boleh lari kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Tak boleh lari kecuali kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dalam doa ketika kita solat witir, doa terakhir solat witir pun, memang Nabi SAW sebut dalam ketika sujud tu, sujud terakhir, Nabi kata, a'udzubika minka. Aku berlindung daripada engkau, dengan engkau daripada engkau sendiri. Kan? Aku berlindung dengan engkau daripada engkau. Maksudnya aku takut dengan engkau, tapi aku lari pada engkau juga. Bukan kepada yang lain. Tak ada yang lain boleh selamat kita daripada Allah Ta'ala. Once kita rasa ada selain yang boleh selamat kita Allah Ta'ala, dia syirik lah. So, siapa boleh setara Allah Ta'ala untuk mudaratkan kita? Dan kita cari asbab. Kalau dia lari ke sini, Allah Ta'ala tak boleh buat apa-apa pada kita. Mana ada macam tu? Ini kena jaga sikit. Banyak orang tak faham bab ni. Okay? La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tiada tempat lari, tidak juga tempat selamat dari engkau kecuali kepada engkau. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman ya Allah dengan kitab yang kau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan dengan nabi engkau yang kau utuskan. Sebenarnya Al-Bara' bin Azib ketika diulang balik hadis ni, dia tukar lafaz wa bi rasulikal ladzi arsalta dengan rasul engkau yang kau utuskan. Nabi kata la, Nabi kata tidak. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dengan nabi engkau yang kau utuskan. Aku beriman kitab engkau yang kau turunkan dengan nabi engkau yang kau utuskan. Okey. Nabi kata fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrati. Jika kau mati pada malam kau itu, engkau di atas fitrah, di atas Islam, di atas iman. Waj'alhu akhir ma tatakallamu bihi. Jadikanlah ia kalimah-kalimah itu akhir apa yang kau bertutur dengannya, apa yang kau cakapkan pada malam hari sebelum tidur. Ni maksudnya memang kita kata ini yang sepatutnya berlaku lah. Mana kita faham waktu yang kita tidur tu. Dia bukan cakap kapal terbang kita tak pegang juga kan. Pilot yang kawal kapal terbang. Angin atas apa jadi, kita betul lah kita tawakal juga. Macam naik kenderaan ada nafas dia, bismillah tawakal tu Allah kan. Kita ada doa untuk naik kenderaan yang ada lafazkan sekali dengan tawakal. Macam kita tidur ni sekarang lagi dahsyat sebenarnya. Kita tak tahu apa akan jadi ketika tidur kita. Dan ini yang sepatutnya ada dalam diri kita. Pertama. Kedua, ketika turunnya akan musibah. Berlakunya musibah, kepayahan, maka kita patut mula-mula sekali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya nak ditekankan pada malam ni berkaitan dengan berlakunya MCO, PKP diulang balik 2.0. Yalah, tak kiralah kita kata asbab macam-macam. Boleh jadi kerana ahli politik, kerana jumlah COVID yang naik kan, ataupun macam separuh orang yang kata benda itu semua ni adalah tipu daya Yahudi dan sebagainya. Ala kulli hal dah jadi. Kita nak fahamkan sekarang dah jadi. Kita jangan lupa aturan hidup kita ni bukan dikawal oleh manusia. Manusia boleh buat apa nak buat. Tapi Allah Ta'ala yang mengatur sebenarnya. Ni kadang-kadang kadang-kadang orang kita ni belajar sunnah. Kan? Tapi bila time berkenaan dengan kembali kepada Allah Ta'ala, tak pernah betul. Sentiasa buruk sangka dengan Allah Ta'ala.
Bahkan kadang-kadang disangka bahawa hidup dia ni dikawal oleh Freemason, Illuminati dan sebagainya. Dia lupa ke berkenaan masalah. Allah Ta'ala hitung amal kita bukan amal diorang. Diorang tipu kita, kita kena tipu. Jumpa akhirat balik nantilah. Kenapa kita nak pening kepala? Ni sangat-sangat pelik. Saya tak faham kenapa. Sebab kita bila kena musibah, kita lupa Allah Ta'ala yang mengaturkan. Yang tajuk kita adalah move on. Nak pergi mana sekarang? Dah jadi ke? Dia jadi dah. Okay, semua dunia tertipu dengan COVID-19. Semua orang dah kena tipu. Semua ikut WHO. Sekarang ni apa tindakan kita? Kita sekarang kena balik pada Allah Ta'ala, bukan balik kepada maki orang. Bukan balik pada maki orang ni, kata inilah SOP bodoh sebagainya. Ini bukan Muslim. Anda bukan seorang Muslim dengan perangai macam tu. Seorang Muslim ni sentiasa berserah kepada Allah Ta'ala. Dia cari solution kepada Allah. Bila kita kena musibah, kita patut fikir Allah Ta'ala yang aturkan. Tak boleh kita kata macam lori itulah. Ini awak masalah ni. Akidah sesat. Sebab tu bagi saya, orang yang percaya teori konspirasi ni, majoriti sesat. Sangat sesat. Sebab dia tak pernah bergantung dengan Allah Ta'ala. Dia patut balik pada Allah Ta'ala. Betul, kita tak suka kan, ekonomi terganggu. Anak-anak kita dapat belajar dengan betul. Dah setahun kan, anak-anak kita tak belajar dengan betul. Tapi dalam masa sama kena ingat, tempat balik kita kepada Allah Ta'ala, bukan kepada orang lain. So Allah Ta'ala tentukan untuk berlaku musibah. Dia patut tahu juga Allah Ta'ala yang boleh hilangkan musibah tadi. Macam Allah Ta'ala pernah jadikan benda berlaku sebelum ini. Kita bukan yang sibuk dengan manusia. Manusia ni punya urusan adalah sangat lemah. Tipu daya mereka buat sangat lemah. Takkan boleh berhadapan dengan aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita sedih, kita rasa berat kan dengan kerja kan, sekian sebagainya, kemudian hilang mata pencarian. Betul kita susah, tapi tempat kembali kita mesti kepada Allah Ta'ala. Di sini timbul daripada Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan At-Tirmidzi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuh. Barang siapa yang turun pada dia musibah, kepayahan, kesusahan, lalu diletakkan kesusahan tadi kepada manusia, takkan dipenuhi akan ditutup atau dipenuhi akan kepayahan dia, kesusahan dia. Susah yang dia ada tadi, kemiskinan ke, kepayahan dia ada, dia sibuk adu pada manusia. Dia sibuk adukan kepada manusia. Tak sibuk adu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bincang dalam WhatsApp ke dalam grup ni kan, kita cuba gaduh dengan orang kan, kita bincangkan benda ni, kita nambah luka je. Kita lupa berkaitan hubungan kita Allah Taala yang mengubahkan, yang mentadbir alam semesta, yang menggerakkan matahari yang bilion ganda daripada bumi saiz dia. Allah Taala yang menjadikan monsun bergerak, kan, air turun, hujan dan sebagainya. Allah Taala yang menukarkan semuanya, ada Allah Taala. Kenapa kita cari pada yang lain di kalangan manusia untuk kita kata inilah tempat sebagainya? Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi kata kat sini, barang siapa menurunkan, dia kena sebarang musibah, lalu diletakkan dia kepada manusia, ini tak cari penyelesaian, lam tusadda faqatuh, takkan ditutup atau diisi sebarang kepayahan dia. Wa man nazalat bihi faqatun, barang siapa yang kena pada dia, turun pada dia sebarang kepayahan, kesusahan, kemiskinan dan sebagainya, fa anzalaha billah, lalu diturun kepada Allah Ta'ala, diletakkan masalah tadi kepada Allah. Dia balik pada Allah Ta'ala, dia kata, ya Allah aku susah, ya Allah aku masalah, ya Allah aku sekian. Nabi kata, fayushikullahu lahu birizkin ajilin aw ajilin, maka hampir-hampir sangat Nabi kata, Allah Ta'ala untuk dia, sediakan untuk dia dengan rezeki yang segera ataupun tertangguh. Segera tertangguh. Bila dia minta pada Allah Ta'ala, dia letak pada Allah Ta'ala, maka sangat-sangat, Nabi kata, tak lama sangat dah, hampir-hampir sangat dah Allah Ta'ala sediakan untuk dia rezeki yang segera ataupun yang tertangguh. Itu sebab kenapa kena faham betul, kita tertekan. Tak ada siapa tak tahu berkenaan dengan keadaan sekarang. Semua hilang upaya dan daya kan, negara-negara dunia ni semua sekali. Tapi kita balik pada asal, benda tersebut, nak percaya tak nak percaya, manusia dah mati. Wabak penyakit dah berlaku, jumlah tu makin meningkat. Kalau kita kata kerajaan tipu sekalipun lah dengan keadaan tadi, kita kena ingat bahawa dalam Islam tak ada dalam diri kita ni untuk menyalahkan manusia lain di atas benda yang berlaku. Tengok perangai kita lah. Allah SWT jadi pada kita perkara-perkara yang berlaku tu untuk uji kita. Dia bagi kita senang dan susah tu kan, dia pusing-pusing pada kita untuk kita lihat kita ni ke mana. Dan kita pula akan diukur dengan
perangai dan sikap kita terhadap ujian Allah Ta'ala berikan. Bukan dengan apa yang berlaku kat bumi. Kalaulah kita sedar sekalipun, sekarang ni, apa berlaku ni dikatakan tipu daya Yahudi, tidak masukkan kita dalam syurga pun. Tak ada malaikat kata, awak ni siapa? Awak geng tahun konspirasi ke tidak? Konspirasi masuk syurga terus. Tak ada. Kalau awak pandai, awak ingat tak Dajjal mana satu? Okey, lepas. Awak tak tahu Dajjal mana satu, awak kena tipu masuk neraka. Ada macam tu? Mana ada dalam Islam macam tu? Kita disuruh untuk merujuk kepada Allah Ta'ala. Dan masalah kita, kalau kita sibuk dengan orang punya kejahatan, memang kejahatan manusia tu ada. Dalam Quran Karim Allah Ta'ala cerita kepada kita, cuma jangan jadi macam mereka. Yang Allah Ta'ala tak benar kan kita jadi macam mereka. Bukannya suruh kita pening kepala, aduhai, aduh mak, ayo pa. Itu bukan kerja Islam. Sebab kita ada tempat pengaduan. Sebab tu kat sini, Fairuz Zabadi dia ambil hadis Nabi tadi, letakkan kat sini, mesti ada kepayahan balik pada Allah Ta'ala dulu. Pandang pada Allah Ta'ala dulu apa yang jadi. Jangan sibukkan berkenaan dengan orang-orang punya perancangan. Betul orang yang merancang, buat tadi, dia adalah asbab. Tapi yang menyebabkan pergerakan sebab tadi ada kos, ada musabab, ada kesan, adalah Allah Ta'ala. Kalau diorang nak buat, Allah Ta'ala tak bagi, takkan boleh buat apa-apa. Takkan boleh buat apa. Macam mana sabda Nabi SAW kepada Ibn Abbas kan. Walau apa dia kata tentang tajuk tawakal kan. Dalam hadis Nabi, dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kan Nabi kata apa? Nabi kata pada dia, wa'lam, Nabi kata ketahuilah, annan nas, kalau semua manusia seluruhnya, law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in, kalau mereka bersepakat untuk memanfaatkan kau dengan satu perkara, dia usahakan semua sekali satu dunia nak jadikan kita bagus, kita baik, kita elok, la yanfa'uka, takkan mereka memanfaatkan engkau illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tentukan untuk engkau. Allah telah tentukan kau akan dapat. Walau ijtama'u, kalau mereka berhimpun ala an yadurruka bi syai'in, untuk memudaratkan kamu dengan satu perkara, nak bunuh ke, nak sakitkan ke dan sekian, la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak alaik, mereka takkan boleh mudaratkan kau kecuali dengan apa yang Allah telah tentukan atas engkau. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf, dah diangkat pena, dah dikering dah lembaran. So Nabi tak suruh kita sibuk fikirkan. Berlaku telah berlaku. Okay, fine. Kita move on. Apa benda solution kita? So kita disuruh letakkan kepayahan kita, adukan kepayahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada manusia. Bukan sibuk bincang dalam grup WhatsApp ke, grup Telegram ke, dalam mana social media ni, tak diajar macam tu. Kerja kita adulah kepada Allah Ta'ala. Banyak manusia adu pada manusia yang lain, tapi tak ramai yang adukan masalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak balik kepada Allah Ta'ala langsung. Dah kena dah setahun kan, tapi tak pernah sedar. Ujung-ujung tahun lepas tu ada Alhamdulillah lah, nampak ni sikit, kita nampak ada sikit doa tu, mula banyak orang ramai sedar. Tapi bila start dia, dapat dia dilapangkan daripada musibah, semua lupa diri. Ahli politik lupa diri, sibuk nak kaya, yang ni sibuk nak sekian, ini menipu, buat juga program-program maksiat. Tak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bagi musibah pun masih lagi sibuk dengan kemaksiatan. Tak ada takwa langsung. Ini masalah lah. So gitu sebab kenapa kita sedar, kita sekarang ni yang macam bila pemimpin kita pelik-pelik. So kita pun, apa kita hadapi, kita minta kepada Allah Ta'ala juga. Pasal Allah Ta'ala muqallibal qulub. Allah Ta'ala bolak-balikkan hati untuk jadikan pemimpin kita jadi baik. Muqallibul ahwal, dan membalik-balikkan akan keadaan. Allah Ta'ala punya kerja. Kenapa tak minta pada dia? Sebab tu kenapa dalam hadis ni ditekankan minta kepada Allah Ta'ala, bukan minta pada yang lain. Okay. Bahkan dalam Quran Karim kita lihat tawakal ni juga ketika kita berpaling daripada musuh. Ketika berpaling daripada musuh, maksud kita tak nak hadap dengan musuh, maka Allah Ta'ala suruh kita bertawakal. Dalam surah An-Nisa 81, Allah Ta'ala nyatakan, fa'arid anhum wa tawakkal Allah, berpalinglah kau Muhammad daripada mereka dan bertawakallah kepada Allah Ta'ala. Mana orang-orang munafik ni paling dari mereka, tapi berserah dirilah kau kepada Allah Ta'ala. Wa kafa billahi wakila, memadai Allah Ta'ala untuk kau sebagai wakil. Mana wakil kita yang sebenar, tempat pergantungan kita yang sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serah diri pada dia. Memang kita tahu orang tu akan buat macam-macam percubaan, merosakkan kita. Kita ada kafir ahli kitab, ada munafik, ada syaitan jin, syaitan manusia tu banyak bentuk tu kan. Jadi memang banyak musuh kita. Yang kerja kita bukan sibuk dengan musuh tadi. Kerja kita mesti balik pada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala saja boleh lindung kita. Kalau selagi manusia itu merasakan diri dia berupaya dengan sendirinya bahawa dia boleh buat apa dia nak buat, dan kat sini masalah.
Dekat sini Allah Ta'ala akan lepaskan dia tanpa panduan dan juga tanpa pertolongan. Okay. Seterusnya antara tempat-tempat yang wajib ataupun mesti kita bertawakal bersama Allah Ta'ala adalah apabila berpaling orang ramai daripada kita. Okay. Kita sering kan, macam para anbiya lebih berasa bila mereka berdakwah, orang tak nak dengar kan, maklumkan kebaikan orang lari kan, ejek pula. Mereka sebenarnya lebih dahsyat kena. Kalau kita zaman kita sekarang ni, ustaz dekat zaman kita ni tak kena teruk macam para anbiya. Tidak sekali-kali kan. Kita tak ada tu, kita tutup Facebook, tutup komputer. Tapi sedangkan macam para anbiya zaman dahulu, mereka keluar tiap hari. Lepas dakwah-dakwah, besok lusa jumpa lagi orang tu ejek lagi. Besok jumpa lagi, diejek lagi. Diganggu setiap hari. Kan? Bahkan dalam gangguan tadi, dalam keadaan tertentu, mereka berpaling. So para anbiya kan, macam Nabi SAW sendiri, bila berpaling kaum dia daripada peringatan dia berikan, dia sedih. Tapi oleh kerana kita faham bahawa hati ni, yang bolak-balikkan hati ni ada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hari ni orang tu kufur, besok dia jadi mukmin. Boleh. Allah Ta'ala boleh jadikan benda berkenaan. Kita dah buat usaha untuk ingatkan, tapi dia tak nak datang. Tak ada hal. Tapi kat sini kita faham bahawa Allah Ta'ala perintahkan ketika mana kita berpaling daripada kita orang ramai. Orang tak dengar cakap kita. Kerja kita adalah sampaikan saja. Macam orang kata kalau sekiranya dekat media sosial ni, kalau malam ni tajuk kita ubah daripada tawakal kepada Allah Ta'ala kepada cari hantu. Video tentang hantu akan keluar. Di belakang dinding ni akan keluar hantu, dekat sana keluar hantu ada dua yang bayang kan. Seriously kan, kita akan dapat mungkin ratus ribu view malam ni. Memang ada orang buatkan bandingan kan. Jadi kadang-kadang ada timbul tajuk macam ada separuh orang tu sedih kan. Manusia macam tu pergi kepada benda yang tak bermanfaat, sibuk dengan benda tu. Tapi bila nak mati nanti tak ada cari pula ustaz je tu uruskan jenazah dia. Cari ustaz juga untuk terang pada dia kan halal haram sebagainya. Tapi nak ceritakan ketika tengah hidup dia seronok dengan benda tu. Tengok benda pelik lah, nampak bayang-bayang kat belakang lah. Jadi benda tu orang tunggu. Tengok patung, letak gambar patung kan. Kata nanti akan ada pergerakan dan sebagainya. Orang akan tengok hantu-hantu dan sebagainya. Tapi bila kita kata kat sini manusia hati mereka berpaling daripada wahyu Allah Ta'ala, kita sedih. Tapi dekat sini Allah Ta'ala perintahkan pada kita. Dan surah At-Taubah 129. At-Taubah 129 Allah Ta'ala nyatakan, fa in tawallau, kalau mereka berpaling, tak nak terima, tak nak dengar cakap engkau hai Muhammad, faqul hasbiyallah, maka katakanlah hai Muhammad, madai untukku Allah, cukup untuk aku Allah, la ilaha illahu, tiada ilah kecuali dia, alaihi tawakkaltu, ke atas dia aku bertawakal, aku berserah diri, wa rabbul arsyil azim, dan dia adalah Rabb, pentadbir arasy yang agung, pemilik arasy yang agung adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suruh kita balik, pasal kita tak boleh, tak ada upaya kita sebenarnya untuk mengubah hati manusia, suka, benci dan sebagainya. Ini bukan kerja kita. Berpaling manusia dari kita, suka manusia kepada kita, ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita rasa, memang kadang-kadang manusia akan sedih. Bahkan kadang-kadang kita kesedihan orang, kemurungan bila manusia ni berpaling daripada seseorang. Kita tengok macam ajaran sesat lah, Yapin ke, kan, betul-betul Tuhan Harun ke, kan, Asy'ari Muhammad Arkam ke, kan, Nazim Haqqani ke. Memang mereka ni ketika akhir hayat ni Allah tak jadikan lumpuh, kan, jadi macam down, kan, jadi keadaan sangat murung. Sebab ya pernah disanjung oleh orang ramai, tiba-tiba dihina, orang tak nak tengok. Jadi sangat-sangat menyedihkan. Jadi benda ni kita faham, bila manusia ni tidak diberikan perhatian, sebab dia akan rasa murung. Jadi Allah Ta'ala suruh kita balik kepada Allah Ta'ala. Kalau kita rasa manusia tak menerima kita, tak apa, tak ada hal, balik kepada Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala saja yang mengubahkan akan keadaan, kalau nak ubah. Kalau tidak pun kita tempat pengaduan kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu kenapa patut, kenapa tidak, kenapa tak patut berjadi sekarang, kenapa nanti akan datang baru jadi. Semua ini adalah aturan Allah Ta'ala yang amat bijaksana. Okay. Dan di antara juga waktu untuk seorang itu bertawakal adalah ketika apa? Ketika berdamai dengan musuh. Dia berdamai dengan musuh. Kan? Kita banyak kadang kita berdamai dengan musuh ni, ada juga orang yang sesat ni, kita damai dengan dia, janji dengan kita, kata saya takkan buat lagi, saya janji ustaz takkan buat lagi, lepas tu dia tipu. Kita pada awal kita tawakal kepada Allah Ta'ala, awal-awal lagi.
Allah Ta'ala kata dalam Quran untuk orang kafir, Allah Ta'ala nyatakan surah Anfal ayat 61, fa in janahu lis-silmi, jika mereka cenderung kepada berdamai, fajnah laha, maka kamu pun cenderung jugalah kepada arah berdamai. Wa tawakkal 'ala Allah, namun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima dia nak berdamai, tapi kena ingat kita serah diri kepada Allah. Pasal apa perancangan dia lepas daripada mengaku berdamai tu, kita tak tahu apa. Banyak penipu kan. Kadang orang Islam kita ni pun kan, nama saja Muslim tapi penipu sangat kuat. Janji macam-macam, perjanjian macam-macam benda buat, tapi pangkah kan, terlibat dengan apa kerja dakwah sekalipun, penipu banyak. Jadi dengan faham sekarang ni, kita berdamai, kita nak gaduh, tapi dalam masa sama bila kita buat perdamaian tersebut, kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah menjaga kita. Kita buat benda berkenaan sebab Allah Taala perintahkan. Kita berdamai, kita tahan diri kita dari bercakap sebab Allah Taala yang perintahkan. Tapi dalam masa sama kita kena lepaskan, biarkan Allah Taala yang uruskan. Pasal kalau sepatutnya ada sebarang penipuan dibuat dan sebagainya, dia tipu, Allah Taala kan kutip balik. Bukan kerja kita. Kita nakkan keadilan dunia, tapi Allah Taala ada keadilan maha tinggi, maha tinggi, maha adil. Hari akhirat nanti lagi dahsyat sebenarnya. Banyak orang tak faham bab ni. Kita memang degil, geram tak bila dengan orang yang degil kan, penipu, kita marah. Tapi kena faham bahawa Allah Ta'ala ada simpanan yang terbaik. Bahkan kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia pun, bukan kerja kita. Kerja kita adalah diingatkan manusia, bagi tahu manusia benda betul dan salah, tak nak dengar, sudah. Kan? Bukan kerja kita untuk berterusan dekat situ. Ini benda sangat-sangat bahaya. Yang kadang-kadang kita ni boleh jadi sakit jiwa dengan penipu seorang ni penipu, semua penipu. Kita ingatkan jumpa dengan apa, geng-geng Kaha Al-Kadzab. Geng Kaha Al-Kadzab tu teruk dah. Rupanya jumpa dengan geng yang mengaku sunnah lagi teruk. Penipu punya besar kan. Ini kita yang jaga sikit. So bila kita berdamai dengan manusia, kita kena faham kan, kena berserah diri kepada Allah Ta'ala. Sebab kita kena tahu, kita cuma buat effort. Result Allah Ta'ala punya. Kalau anda kata daripada perdamaian kita buat tadi tak menguntungkan kita sekalipun, Allah Ta'ala yang tentukan. Kalau untung kita pun, Allah yang tentukan. Tak ada satu benda pun bukan bawah jajahan Allah Ta'ala. Baik dan buruk tu semua sekali bawah jajahan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada kita mana yang dia nak. Bukannya apa yang kita suka, tapi apa yang dia nak. Okay. Demikian juga tawakal ni ketika mana bertembung dengan musuh. Pertembungan dengan musuh. Dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Ibrahim ayat 10 sampai 12. 10 sampai 12. Allah SWT nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat rusuluhum. Berkata rasul-rasul mereka. Ni Allah cerita tentang orang kafir. Rasul-rasul mereka berkata, Afillahi syakkun. Adakah pada Allah Ta'ala ada sebarang keraguan? Macam sama kita sekarang ni, kalau kita tengok ahli sains kan, yang tak nak percaya dengan Tuhan, yang kata Tuhan tak wujud ke, dia secara agnostik ke, dengan cara etis ke, dia cuba explain alam ni tak ada Tuhan. Kita sebenarnya dengan jelas kita nampak penipuan yang sangat nyata. Kan sebab tu Allah Ta'ala kata afillahi syakun, semua para rasul, para anbiya berkata, para rasul berkata pada kaum masing-masing, afillahi syakun, adakah pada Allah Ta'ala ada keraguan? Fatiris samawati wal ard, yang dia adalah pencipta yang menjadikan langit dan bumi. Yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum, dia seru kamu, dia panggil kamu untuk diampun daripada dosa-dosa kamu. Wa akhirukum ila ajalin musamma, dan dia tangguhkan kamu sehingga tempoh tertentu. Maksudnya kalau kamu kufur, ingkar, musnah cepat. Kalau kamu beriman, ditangguhkan sampai tempoh tertentu. Qalu, mereka berkata kepada para rasul mereka, kaum tersebut kata, in antum illa basyarum mithluna, tiadalah kalian kecuali manusia seumpama kami. Turidu an tasudduna amma kana ya'budu abauna, kalian ingin untuk menyekat kami daripada apa yang disembah, menyembah apa yang bapa-bapa kami sembah, apa yang dahulunya bapa-bapa kami sembah. Fa'tuna bisultanin mubin, datang kami dengan autoriti yang nyata. Turun Allah Ta'ala ke, malaikat ke datang, baru percaya. Maka para rasul pun jawab lagi. Qalas lahum rusuluhum, berkata kepada mereka rasul-rasul mereka, in nahnu illa basyarum mithlukum, tiadalah kami kecuali manusia macam kamu juga. Walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi, namun begitu Allah Ta'ala kurniaan ke atas siapa dia kehendaki daripada kalangan hamba-hambanya. Mana dia kurnia kami wahyu, dia nak untuk kami, wahyu. Jadi kami tahu akan kebenaran, kami sampai kebenaran dengan hujah.
Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin, dan tidak ada untuk kami datang kepada kamu sebarang authority, bukti. Kan buat apa kami nak buat, tak ada, tak boleh. Illa biiznillah, kecuali izin Allah Taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan ke atas Allah Taala lah patut bertawakal orang-orang yang beriman. Wa ma lana alla tawakkal alaih, dan tiada sebab kenapa tidak kami tawakal kepada Allah Taala. Wa qad hadana subulana, dia telah tunjuk kami jalan kami. Walasbiranna ala ma adaitumuna, dan kami pasti akan bersabar di atas apa kalian sakiti kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, ke atas Allah Taala bertawakal orang yang bertawakal. Ini maksudnya bila berhadapan dengan musuh macam tu juga. Kita berikan hujah, beri penjelasan, dia tak dengar, sudahlah. Dan kita rasa lebah sebab kita tahu segala benda mereka minta tadi adalah semuanya hanya untuk memenangkan atau melambat-lambatkan menyamarkan akan kebenaran. Bukannya datang untuk kebenaran, tapi datang untuk samar-samar kebenaran. Tu pelik kan, kadang kita jumpa kan. Saya kadang setakat ni lah, Wallahualam, banyak mungkin ada orang kata tengok saya punya dialog dengan geng-geng sesat. Kadang-kadang saya tinggi suara, kemudian orang kata saya ni tak bagi dia orang bercakap. Dan kadang orang yang dengar saya bercakap tu lupa saya berhadapan bukan dengan seorang. Kalau macam contoh kes Kahar Al-Kadzab punya kumpulan tu, saya jumpa dia bercakap tu 4 orang. Saya seorang bercakap, tapi depan saya ada 4. 1, 2, 3, 4. Mana yang ni pakcik ni, ni kawan dia, depan ni menantu dia, ni anak dia. So saya tengah jawab A, B bercakap. Tengah ni tak habis lagi ni, yang ni bercakap dah. Tengah jawab ini, yang ni bercakap pula. Tengah jawab ini bercakap pula. Jadi sentiasa berterusan macam tu. Memanglah geram juga, tapi tak macam mana. Kita kata nanti orang yang tak faham, ada orang kata apa, bagilah dia cakap dulu, awak tak tahu, sudahnya. Ada kata kadang-kadang orang kata kita ni kasar ya, seriously kan. Kalau ni kata pada tajuk lain kan, memang dia kena sepak lah orang tu. Tapi oleh kerana kita sabar nak berdialog juga, kita dialog lah. Kalau gaduh kita gaduh. Tapi problem sekarang ni masalahnya, banyak orang yang kadang tak terlibat pun. Dia kata benda ni kita tak menunjuk, tak ada hal lah. Yang penting sekarang ni kerja kita adalah sampaikan. Sebab tu ketika berhadapan dengan musuh pun, kalau musuh kata benda pun, kita disuruh untuk bertawakal, serah diri kepada Allah Ta'ala. Mana kita redha, Allah Ta'ala jadikan outcome. Kita termudarat ke, jadi apa sekalipun, Allah Ta'ala yang tentukan. Kerja kita buat persiapan. Kita hujah dengan hujah yang nyata. Tapi Allah Ta'ala saja yang berikan akan kesan. Untuk jadi ke tidak, orang tu patuh ke tidak, dan sebagainya, bukan kerja kita. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Kemudian di antara waktu-waktu tawakal dimestikan adalah ketika turunnya musibah, ataupun berlakunya akan kesusahan. Ini bukan sama macam yang kita sebut tadi. Cuma kat sini ni macam kes ni kita ambil daripada Al-Quran Karim, sebab ada beberapa ayat Al-Quran yang contoh macam surah Taubah ayat 51. At-Taubah 51, Allah nyatakan berkenaan dengan surah Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pasal bila orang munafik, mereka nantikan kepada Nabi SAW dan para sahabat kena musibah, kalah perang ke, mati ke, diorang happy. Okay. Mana mereka asyik menanti, bilakah Muhammad akan kena, bilakah orang-orang Islam yang akan kena. Diorang kafir, diorang seronok bila orang Islam kena musibah. Jadi bila ada keseronokan dalam hati mereka ni, dan sampai kepada wahyu Allah Ta'ala cerita kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk berkata, 51 At-Taubah, Allah Ta'ala katakan, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan hai Muhammad, takkan sekali-kali menimpa kami kecuali apa yang telah dituliskan Allah Ta'ala untuk kami. Takkan timpa kami kecuali apa yang telah dituliskan untuk kami. Huwa maulana, dia Allah Ta'ala, dia Tuhan kami. Dia yang aturkan segala-galanya. Itu benda kena ingat. Macam sekarang tahun ni saya dengar beberapa orang sesat bercakap, saya terus kata sesat, nak pening kepala. Sebab orang tu bukan ahli agama pun, tak tahu hadis, tak tahu Quran, tak tahu bahasa Arab sangat pun, tapi nak ceritakan, bercakap dijanjikan tahun ni, tahun 2021 ni adalah tahun keluarnya Dajjal, musibah tahun ni adalah susah, ekonomi akan jatuh, duit akan sekian sebagainya, semua bercakap. Kerja kita adalah bila kita dengar macam ni, benda macam ni, benda-benda yang menakutkan, kerja kita adalah kena ingat, takkan menimpa kita kecuali apa yang telah tentukan untuk kita. Kalau tak tentukan kena, buatlah usaha apa pun takkan boleh lari. Pasal dia contoh macam tanda-tanda kiamat, ataupun pusingan musibah pada manusia sebagainya. Ini pemberian Allah Ta'ala ataupun aturan dia.
Macam surah Al-Hadid ayat ke-22, 23. Allah nyatakan ma asaba musibatin fil ardi. Allah nyatakan ma asaba musibatin fil ardi. Tidak menimpa sebarang musibah. Tidak menimpa sebarang musibah. Fil ardi, di muka bumi. Wala fi anfusikum. Tidak juga menimpa musibah pada diri kamu. Mana di muka bumi jatuhlah apa, ya, berlakulah wabak penyakit ke, berlakulah tanah runtuh ke, gunung berapi meletup ke, kan? Ataupun apa, tsunami ke, berlakulah apa saja. Berlaku apa saja. Tidak berlaku apa di muka bumi, tidak pada diri kamu. Kanser ke, penyakit ke dan sebagainya, takkan berlaku. Illa fi kitab. Syaitan tulis dalam kitab. Allah jadikan dah tertulis. Tahun sekian jadi sekian. Tahun sekian jadi sekian. Allah tulis dah. Min qabli an nabra'aha. Sebelum kami jadikan ia berlaku. Sebelum nak terjadi, Allah Ta'ala dah tulis, dah siap. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Itu di sisi Allah Ta'ala adalah sangat mudah. Jadikan satu benda tertulis sebelum ia berlaku adalah mudah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata, kenapa dia buat macam ni? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Supaya kalian tidak sesal atas apa terlepas daripada kamu. Yang terlepas apa benda, nyawa ke apa sebagainya, kita terlepas. Kamu jangan rasa sesal. Sebab Allah Ta'ala tulis dah. Tarikh kita, kematian kita, kematian keluarga kita, semua Allah Ta'ala tulis dah. Tak ada siapa cepat, tak ada siapa lambat. Pasal kita semua ada tiket. Kena fahamkan, kena tenangkan diri kita kan. Berkenaan tajuk kematian, sedar macam ni. Kita semua ada tiket. Tiket kita menuju katakanlah ke arau release kan. Semua kita ada tiket. Cuma waktu naik tak sama. Destinasi sama. Semua kita destinasi kita ke arau. Cuma kita semua beza dia adalah tiket awak pukul berapa, tiket saya pukul berapa. Semua tiket berbeza. Dan bas pula jalan ikut waktu tiket. Dia akan bawa kita pergi. So tak ada siapa yang akan tinggal kat sini. Semua akan pergi ke sana. So kematian ni adalah penyampaian ke destinasi kita yang berikutnya. Itu je. Nak tak nak kita akan pergi. Tak adalah kerana A, kerana B, kerana C, kerana itu, kerana ini. Betul kita akan ada rasa sedih kalau dibunuh, kalau diracun manusia. Betul lah kita marah. Tapi mati atau tidak tu Allah Ta'ala yang aturkan. Jangan sekali-kali kita silap faham. Ada manusia yang kena mati, kena racun. Tak mati. Ada orang tak kena racun pun mati. Semua dia bukan sebab benda tu semua sekali mesti berlaku macam tu. Sebab kita kata tadi kan, bahawa jangan bergantung dengan sebab. Kita bergantung dengan penyebab bagi sebab tadi. Yang menjadikan sebab tu berlaku adalah Allah Ta'ala. Bergantunglah pada dia. Buatlah berusaha, tapi bergantung pada Allah Ta'ala sahaja. Okay. Jadi dia kata apa? Bila kita datang kena musibah, kita katakan kul lan yusibana, katakan tidak menimpa kami. Katakan hai Muhammad, tidak menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditentukan untuk kami. Huwa maulana, dialah Tuhan kami, Tuhan kita. Tuhan kita semua dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, ke atas Allah Ta'ala hendak bertawakal orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala suruh kita bertawakal pada dia. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW telah dahulunya berkata ketika musibah, ketika berlaku musibah, benda yang bersukar ke atas dalam hidup baginda akan sebut la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada ilah melainkan Allah, Al-Azim yang maha agung, Al-Halim yang maha lembut. La ilaha illallahu Rabbul Arshil Azim. Tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan pemilik arasy yang agung. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan seluruh langit, Tuhan bumi, dan juga Tuhan pada arasy yang mulia. Ini maksudnya kita angkat Allah Ta'ala punya kedudukan. Sebab kita nak faham bahawa dia mentadbir segala-galanya. Sebab tu dalam lafaz tadi Nabi sebut mula sekali Allah Ta'ala maha agung, maha lembut. Kemudian maha pemilik arasy yang agung. Mana arasy tu amat besar, tapi Allah Ta'ala yang memilikinya. Dan Allah Ta'ala adalah pemilik bagi seluruh langit dan juga bumi serta arasy yang mulia. So nak menunjukkan bahawa penyerahan diri kepada Tuhan yang mentadbir sebesar-besar makhluk, seagung-agung ciptaan yang ada, Allah Ta'ala yang mentadbirnya. Maka kalau itu pun dia takbir, kita pun apa sangatlah untuk ditakbir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Dan dalam Sunan Abi Daud, Rasulullah SAW telah bersabda, okay, da'watul makrub, doa-doa orang yang dalam kepayahan kesusahan adalah Allahumma rahmataka arju. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu engkau, rahmatmu aku pohon, aku harap. Allahumma rahmataka arju.
Ini mungkin kita share kot. Sekejap. Ini doa dalam Sunan Abi Daud. Nabi kata da'watul makrub, doa-doa ketika musibah atau kepayahan. Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu aku harap. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin, maka jangan kau biarkan aku pada diriku sendiri walau sekelip mata. Jangan biarkan aku kawal diri aku, kuasai diri aku walau sekelip mata. Wa aslih li sya'ni kullahu, elokkanlah urusan untukku, urusanku kesemuanya. Elokkanlah untukku urusanku kesemuanya. La ilaha illa anta, tiada ilah kecuali engkau. Tiada ilah kecuali engkau. Tiada ilah disembah kecuali engkau. Jadi ini kebalik pada Allah Ta'ala balik. Turun musibah kita balik pada Allah Ta'ala, bukan kita pening kepala buka kefahaman-kefahaman pelik kan. Demikian juga kalau kita lihat dua lagi kita ambil ketika keluar daripada rumah, antara doa-doa, antara tempat patut kita bertawakal, kita patut tekankan tawakal tu bersungguh-sungguh adalah ketika keluar dari rumah. Dan Sunan Abi Daud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah bersabda, idza kharaja ar-rajulu min baitihi, bila keluar seorang lelaki daripada rumahnya, faqala, maka dia berkata, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, berserah aku kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tiada upaya dan tiada kuasa, tiada upaya, tiada kuasa kecuali dengan Allah. Okey. Mana dia keluar, dia kata bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala la haula wala quwwata illa billah, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah Ta'ala dan tiada upaya, tiada kuasa kecuali dengan Allah. Yuqalu hina idzin, Nabi kata dikatakan ketika itu, malaikat akan kata kepada dia, hudita wa kufita wa wukita, ya, engkau diberi hidayah, engkau dicukupkan keperluan dan engkau akan dilindungi. Lalu syaitan akan lari daripada lelaki ni. Lalu berkata pada dia syaitan yang lain, kepada syaitan yang lari tu kata pada kawan dia. Dia kata apa? Kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Macam kau nak buat dengan seorang lelaki yang telah diberi hidayah, dicukupkan keperluan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam nak buat apa dengan orang ni? Allah Ta'ala dah berikan dia hidayah. Kita pusing mana lagi? So maksudnya ini antara tempat yang patut kita tekankan bertawakal. Dan sekarang ni kebetulan turunnya musibah, maka ketika itu pun kita kena betulkan balik. Okay, yang terakhir adalah bila datang pada diri manusia itu perasaan rasa nasib malang. Nampak petanda-petanda malang, dalam hati dia rasa menanti malang, nampak ular lintas, rasa malang. Okay. Ini pun tempat kena tekankan tawakal. Dan sunan kita sunan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Okay. Mana rasa bad omen, petanda-petanda malang ni adalah syirik. Rasa petanda-petanda malang ni adalah syirik. Rasa petanda-petanda adalah syirik. Mana orang tu rasa tengok ini kata sekian, tengok dia sekian, ini adalah syirik. So kita lupa Allah Ta'ala yang mengaturkan. Tanda mungkin ada, tapi Allah Ta'ala tak jadikan, takkan jadikan. Sebab kita boleh kata bahawa petanda tadi, gelas retak akan musibah, ini sekian, wartawan sudah gatal. Wartawan sudah gatal. Bila orang mati je, ada tak perubahan-perubahan daripada diri orang tu? Allah Ta'ala nak cabut nyawa manusia, tak perlukan tanda lah. Dia nak cabut, dia cabut. Tak perlukan kepada tanda-tanda pun. Kesilapan kita sibuk cari tanda, kenapa? Jadi maksudnya bila Nabi kata perbuatan rasa petanda-petanda tu adalah syirik. Berkata Mas'ud radhiyallahu anhu, Mas'ud terangkan, wa ma minna illa, tiada kalangan kita kecuali macam itulah perasaan kita. Bila rasa sekian tergerak hati, kita start rasa. Walakin Allah yudhibuhu bil tawakkuli, tapi Allah dah hilangkan perasaan tadi dengan tawakal. Maksudnya bila kita faham segala benda yang akan jadi, semua Allah Ta'ala yang akan jadikan. So kita patutnya tak ada dalam diri kita rasa takut ini atau ini atau ini. Itu patutnya. Sebab Allah Ta'ala yang akan jadikan. Kalau tak jadi, tak jadilah. Kalau jadi, bukan sebab tanda tersebut. Jadi bukan sebab tanda, tapi kerana Allah Ta'ala yang mahukan. Sebab tu kenapa kalau kita nak perlindungan, minta pada Allah Ta'ala lah. Kenapa kita nak lari daripada Allah Ta'ala? Jadi Muslim yang sebenar, wajib untuk dia kembali kepada Allah Ta'ala pada semua keadaan. Okay, semua keadaan sebenarnya. Dan dapat yang tidak ada, tiada lebih malang berbanding seorang hamba yang Allah Ta'ala
lepaskan dia kepada dirinya sendiri. Allah Ta'ala tak nak jaga dia. Allah Ta'ala suruh buatlah sendiri. Orang ni paling malang. Sebab tu bila perbuatan kita awal-awal lagi kita lari, tinggalkan kepada Allah Ta'ala, tak nak balik Allah Ta'ala, dan kalau Allah Ta'ala lepaskan kita, kitalah manusia paling malang. Allah Ta'ala tak nak concern pada kita lagi. Sebab tu Allah Ta'ala firman Al-Quran surah Nisa 81, wa tawakkal Allah, bertawakkallah kamu kepada Allah Ta'ala, wa kafa billahi wakila, mari Allah Ta'ala sebagai wakil, tempat bergantungan, tempat bertawakal hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berhenti sini insya-Allah. Okey, nanti kita akan bincangkan kalau sempat minggu depan panjang umur, kita akan masuk pada contoh tawakal para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tawakal para anbiya alaihi wassalatu wassalam daripada Al-Quran Karim. Baik. Okey, jap. Tengok benda entah. Yang tadi Ustaz Hasan, minta ampunkan mak dia. Tak ada soalan, Masalah faham Nur Muhammad memang kita kata benda ni lama dah. Saya pun membesar dengan tajuk ni. Bukan baru sebenarnya. Cuma zaman sekarang ni, capaian dia lebih luas. Ajaran sesat ni capaian dia lebih luas. Sebab ada media sosial. So macam dulu kalau kita nak pergi jumpa belajar tu, kena pergi masuk hutan lah, pergi jumpa orang tu, pergi ke Kampung Kemensah, pergi ke Keramat AU berapa. Kita jumpa dengan guru tersebut, pergi ke Terengganu, pergi ke Kedah, pergi Sembilan. Nak jumpa guru sesat, jadi kita kena pergi physically jumpa dia, pergi ke Besut jumpa Ayah Pin. So jadi basically kena pergi. Tapi zaman sekarang dengan ada media sosial, pakai WhatsApp dan sebagainya, capaian ajaran sesat ni lebih luas sebenarnya. Sebab tu orang yang mungkin tak pernah terdedah boleh terdedah dengan cara ni je, Facebook dan sebagainya kan, Twitter, boleh dengan benda Instagram. Kan, benda-benda macam ni akan boleh merebarkan lagi. Bukan sebab masalah benda tu baru, tak, lama dah. Cuma cara sebaran, macam juga sebaran berkenaan sunnah. Bila sunnah dah banyak orang tahu, alhamdulillah kan, kita kata capaian sunnah ni mudah. Kita sampaikan benda benar, dan orang tu dia tak ada takut-takut untuk mendengar. Dia boleh dengar dekat rumah dia seorang kan. Tak ada datang masjid macam dulu, masjid Mustaqim lah dulu. Sekarang taklah, masjid Mustaqim taklah. Okey, tak, bukan tempat sebaran sunnah. Dulu memang sebaran sunnah. Jadi siapa pergi sana, orang dah cop dah. Ni muka siapa. Macam zaman sekarang lah, siapa pergi Baitul Salam ke, pergi asal taklim ke, pergi mana-mana tempat kan, Al-Khadim ke, orang akan cop sebagai pengikut sunnah ni Wahabi dan sebagainya. Tapi kalau ikut sekarang, semua orang boleh belajar ikut handphone. Boleh, ini dua sudut. Sebenarnya benda sampang dua mata. Bagi saya macam kes yang orang kata Nur Muhammad punya ni, ajaran ni bukan baru. Bahkan memang dalam mainstream Malaysia ni memang banyak ustaz-ustaz yang sesat dekat televisyen pun ada keluar bincang tajuk ni. Semua tulis suka hati dia. Macam baru ni ada ustaz yang seorang tu yang ustaz, saya kenal dia Ustaz Anjing. Bukan saya kata dia anjing. Dia terlibat dengan program sentuh anjing, I Want to Touch a Dog. Jadi baru ni dia ada nukilkan kata-kata Ibn Taymiyah tentang Nur Muhammad kononnya. Tapi rupanya dia potong daripada buku surat besar tu, dia ambil 3 baris, 4 baris je. Dia tinggalkan bab lain. Ini cerita kelakar lah, tapi banyak alhamdulillah kawan-kawan kita jawab, jelaskan balik. Baik. Jelaskan balik. Okey. Tak masuk, tak nampak. Tak. Masuk je. Tak nampak orang tu. Okey. Okay, jadi maksudnya kalau tengok kan, benda tu mainstream, dia keluar televisyen dan sebagainya, dia adalah penganut ajaran Nur Muhammad ni. Tu konsep kena faham, kena perhatikan balik. So dia bukan sebab kerana kerana diorang ni, tapi kerana dia punya capaian tu yang jadi. Okay. Siapa dia tu ustaz? Alah, Iqbal something nama dia. Iqbal apa entah. Dia pelajar Hadramaut. Tapi kira ikut junior lah, bukan lama pun. Dua orang ni kalau duduk Yaman pun sekejap. Tapi dia terkenal lah. Bagi saya panggil dia Ustaz I Want to Touch a Dog. Ustaz, pasal program tu dia bercakap kononnya untuk menjelaskan hukum hakam. Sedangkan dalam program tu orang ramai peluk anjing. Yang Muslim peluk anjing. Kononnya nak jangan bagi takut anjing. Takut anjing bukan, itu anjing yang kurap lah, kita jaga. Kan anjing yang cantik ni, yang comel ni. Jadi yang tu memang ada. Yang tu saya panggil dia, bukan saya hina dia. Sebab dia terlibat dengan program tu. Saya tak ingat dia dengan yang lain. Dia aman, saya tak kenal dia.
Dekat Yaman tak terkenal, kat Malaysia terkenal. Dia panggil Ustaz, I want to touch a dog. Ustaz, I want to touch a dog. Ustaz, saya nak sentuh anjing. Allah Alam. Okay. Jadi okay, faham okay, jadi ala kulli hal kita berhenti sini, insyaAllah kita sambung kemudian. Kalau sempat minggu depan, bukan minggu depan kita start sempat, kita akan ambil contoh-contoh tawakal para anbiya alaihi wassalam dan juga orang soleh. Orang soleh daripada Al-Quran dan hadis Nabi ceritakan macam mana tawakal yang berlaku. Sebelum nanti kalau kita sempat habis tu, waktu kita ambil pula last sekali kesan tawakal tu apa. Sebab ini sangat penting. Minggu-minggu ni adalah minggu sukar. Saya faham. Susah hidup dan sebagainya, yang gaji tak ada, yang tak dapat Aishina ke apa sebagainya. Memang betul di dunia ini susah untuk kita buat masa sekarang. Tapi jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala ada. Allah Taala Maha hidup. Dia tak ada cuma bulan Ramadan saja, bukan hanya bulan Syawal, bukan hanya bulan haji. Allah Taala juga bukan ada kat masjid saja. Kita duduk kat rumah pun boleh berdoa kepada Allah Taala. Duduk kat rumah kat malam ni, sepertiga akhir malam, bangkitlah, bangunlah. Allah Taala berseru, tiada siapa nak minta aku berikan. Banyak orang tak bangun pun. Kan siang-siang pagi masuk WhatsApp marah orang. Tapi malam tak mengadu pada Allah Taala sikit pun. Tak ada letak pun kepayahan dia balik pada Allah Taala. Tak ada. Ini kena jaga-jaga sikit. So Allah Ta'ala susunkan senang susah tu silih berganti. Ada hari kita senang, ada hari kita susah. Okay, jadi jangan sekali-kali kita putus asa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik mengadu kepada dia. Dia akan berikan jawapan kepada kita dengan cara-cara yang dikehendaki olehnya. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.